Terima kasih terus setia bersama kami di Bulletin TV3. Saya Khairul Rizwan Azizan. Dan saya Hawa Rizwana Rizwan. Terus setia bersama kami di Bulletin Utama. Dasar pengambilan pelajar MRSM tanpa mengira aliran sekolah dikekalkan. Rakyat Malaysia perlu amalkan pematuhan SOP Kendiri selepas fasa endemik. Kuku, sentiasa inovatif dari segi teknologi, fungsi dan reka bentuk. Sama-sama miliki kediaman yang lebih sihat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kerajaan bersetuju mengekalkan dasar pengambilan pelajar ke Maktab Rendah Sains Mara MRSM tanpa mengambil kira aliran sekolah selari dengan konsep keluarga Malaysia. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Mahzir Khalid berkata, semua pelajar berhak mendapat peluang menyambung pelajaran di MRSM. Sekaligus cadangan perubahan dasar berkaitan perkara itu yang diumumkan sebelum ini tidak diguna pakai. Kembali kepada dasar asal, maksudnya pelajar-pelajar daripada sekolah kebangsaan agama ataupun sekolah menengah agama, SRJKC, sekolah rendah jenis kebangsaan Cina, sekolah rendah jenis kebangsaan Tamil juga boleh memohon ataupun mengisi dalam laman web seperti mana yang ada sekarang. Dan untuk proses selanjutnya berkaitan dengan Maktab Rendah Sains Mara ini, kita serahkan pada pengurusan Mara lah untuk buat balik laman web tu. Kerana dia punya tempoh closing date untuk permohonan ini adalah pada November 2021. Ujian kecenderungan kemasukan MRSM yang menguji kecenderungan STEM serta kepribadian pelajar katanya diguna pakai bagi pengambilan sejumlah 7,500 pelajar tingkatan 1 dan 2,000 pelajar tingkatan 4 bagi setiap sesi pengambilan tahunan. Dasar 10% pengambilan pelajar Buka Bumi Putra juga kekal dan tiada sebarang perubahan. Datuk Seri Mahzir berkata Mara mensasarkan untuk menyediakan kota 60% kepada pelajar cemerlang dalam kalangan keluarga B40 bagi mengikuti pengajian di MRSM. Sebelum ini kemasukan MRSM bagi kemasukan 2022 antaranya menyatakan kemasukan bagi tingkatan 1 dan 4 hanya dihadkan kepada permohonan calon dari sekolah kebangsaan dan sekolah menengah kebangsaan. Ini bermakna ia tidak menerima pelajar dari sekolah rendah dan menengah jenis kebangsaan, sekolah agama Bantuan Kerajaan SABK dan Sekolah Menengah Agama Kebangsaan. Ketika ini terdapat 55 MRSM di seluruh negara yang mampu menampung 37,198 pelajar. Agensi Penguatkuasaan di bawah Kementerian Dalam Negeri KDN tidak seharusnya dipertanggungjawabkan sepenuhnya dalam memastikan prosedur operasi standard SOP dipatuhi apabila lebih banyak kelonggaran diberikan kelak. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata, semua pihak perlu memainkan peranan untuk mengamalkan SOP apabila pandemik COVID-19 beralih kepada fasa endemik akhir bulan depan. Biarlah kita mempunyai strategi yang lain. Menjaga border control, menjaga tempat-tempat pintu-pintu masuk, menjaga mereka yang cuba menceroboh membawa dadah dan sebagainya, mereka yang cuba masuk melalui sempadan kita yang poros. Itu adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan kepada KDN melalui semua agensi yang ada. Biar fokus kita kepada yang itu. SOP ini, everyone should be aware tanggungjawab masing-masing. Tanggungjawab kita bersama. InsyaAllah kita akan menghadapinya dan kita dapat menanganinya bersama. Beliau berkata demikian selepas meninjau Titi Hayun yang terkesan dengan fenomena kepala air di Yan Kedah pada 18 Ogos lalu. Untuk bagi tempat di sini. Ya. Jadi seluruh
Dalam pada itu, Datuk Seri Hamzah berkata Jabatan Pendaftaran Negara JPN akan menyediakan perkhidmatan bergerak bagi membantu proses penggantian atau pengeluaran semula dokumen pengenalan diri mangsa banjir yang hilang atau rosak dalam kejadian banjir di Yan. Kalau mereka sekarang ini memikirkan tanggungjawab untuk membersihkan rumah, buat kerja itu dulu. Dokumen ini jangan risau, kita akan hantar dan kita akan berikan khidmat secara percuma. There will be no cost to them. Ya, kita akan hadir di sini, mobile truck. Mereka ambil semua thumbprint, semualah segala kriteria yang biasa kita buat IC itu. Tak sampai pun 1 jam, mereka akan dapat IC semula. Setakat ini, 50 laporan polis diterima berhubung kehilangan dokumen pengenalan diri seperti sijil kelahiran, MyCard dan pasport. Justru truk bergerak KDN akan ditempatkan sebaik kebenaran diperoleh daripada pejabat tanah dan daerah yang menguruskan bencana di Yan. Pada majlis ini, Datuk Seri Hamzah turut menyampaikan lebih 1,000 kotak bantuan KDN prihatin kepada penduduk yang terjejas. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Hari Malaysia. Hari Malaysia. Hari Malaysia. Selamat Hari Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berharap bantuan khas COVID-19 BKC bagi fasa 1 yang mula dikreditkan esok sedikit sebanyak mampu meringankan beban rakyat yang terkesan akibat COVID-19. Menerusi hantaran di laman Facebook beliau hari ini, Datuk Seri Ismail Sabri berkata dana berjumlah 3.1 bilion ringgit telah pun disalurkan kepada institusi perbankan yang berkaitan untuk pembayaran BKC. BKC akan memanfaatkan 10 juta penerima yang memfokuskan kumpulan sasar terdiri daripada kategori miskin tegar, B40 dan M40 serta golongan bujang yang berkelayakan. Rabu lepas, Perdana Menteri berkata beliau mengambil maklum isu kelewatan bayaran BKC yang sepatutnya dilaksanakan bulan lepas. Berikutan itu, beliau telah mengarahkan Kementerian Kewangan menyegerakan pembayaran berkenaan bermula esok. Individu yang mendapat vaksinasi lengkap di luar negara perlu membuat pengesahan di Pejabat Kesihatan Daerah PKD bagi mengemaskini sijil digital vaksin COVID-19. Ia bagi membolehkan Pusat Kesiapsiagaan dan Tindak Cepat Krisis Kebangsaan CPRC meneliti ketulinan serta mengetahui jenis vaksin yang diterima. Yang ingin untuk memasukkan mendapat sistem sertifikat mas sejahtera vaksinasi, kita perlukan mereka untuk datang ke PKD, Pejabat Kesihatan Daerah, untuk memaklumkan kepada PKD tentang status vaksinasi mereka. Datuk Dr. Adham berkata kerajaan juga akan memeriksa sijil vaksinasi pelancong di semua pintu masuk antarabangsa. Ia termasuk Pulau Langkawi sebaik Pulau Peranginan itu dibuka semula di bawah program Gelembung Pelancongan mulai 16 September depan. Guru kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafa yang belum divaksin mungkin tidak akan dibenarkan mengajar secara bersemuka bagi keselamatan murid dan semua warga sekolah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Idris Ahmad berkata, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dijangka mengguna kaedah Kementerian Pendidikan itu apabila sesi persekolahan dibuka semula. Perkara itu juga akan dibincangkan secara terperinci oleh bahagian pendidikan JAKIM dan pada masa sama beliau menasihati guru terbabit untuk mendapatkan suntikan vaksin dengan segera sebelum bersemuka dengan murid. Dia sepatutnya guru ni, dia orang paling dekat dengan anak murid. Dan kalaulah guru kapal pun saya nasihatkan supaya mereka juga ambillah vaksin. Apa yang kita takut sangat soal vaksin ni? Sekarang ni ramai orang mati kena COVID banyak daripada mati kena vaksin. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan bantuan musaadah banjir di Mukim Bukit Gantang, Taiping. Program itu melibatkan 280 mangsa daripada 3 kampung yang terjejas akibat bencana itu sebelum ini. Mengenai isu ajaran sesat perjalanan mimpi yang terakhir PMYT
yang didakwa boleh menggugat keselamatan negara. Idris berkata pihaknya mengucapkan terima kasih kepada polis yang bertindak pantas menahan mereka yang terlibat. Vaksinasi COVID-19 bagi remaja berusia di bawah 18 tahun di Sarawak dijangka bermula Rabu ini. Dalam satu kenyataan, Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Douglas Unggah Embas berkata, ketika ini negeri itu di peringkat akhir melakukan persiapan untuk melaksanakan vaksinasi kumpulan berkenaan. Beliau yang juga pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak berkata, persiapan dilakukan susulan pengumuman Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin semalam. Vaksinasi kepada golongan itu akan dimulakan di Sarawak Rabu ini. Sarawak kini sudah mencapai kadar sasaran lebih 80% populasi dewasanya menerima suntikan vaksin. Datuk Amar Douglas Unggah turut merayu kepada sebilangan kecil rakyat Sarawak yang menolak atau masih enggan menerima vaksin agar mendapatkan suntikan pelalian itu secepat mungkin. Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu bersedia melaksanakan program vaksinasi kepada 95,000 pelajar sekolah menengah berusia antara 13 hingga 17 tahun. Pengarahnya, Datuk Dr. Kasmani Embung berkata, pihaknya sedang menunggu garis panduan daripada Kementerian Kesihatan sebelum suntikan vaksin diberikan kepada golongan sasar terbabit. Kalau ikutkan kementerian, memang dia akan mulakan di Sarawak. So kita di Negeri Terengganu, kita telah bersedia. Kita sekarang menunggu garis panduan pelaksanaan di negeri kita. Apabila kita dapat garis panduan pelaksanaan, insya-Allah kita akan mulakan. Sebab dari segi kapasiti kita mampu. Kita ada kemampuan dan dari segi vaksin pun kita ada vaksin. Dalam perkembangan lain, sebanyak 86% dari 808,400 individu dewasa yang layak divaksin di Terengganu telah menerima suntikan dos pertama setakat ini. Baki yang belum disuntik hanya 122,436 orang dan pihaknya sedang mempergiatkan program outreach secara maksimum untuk memastikan kesemua mereka menerima suntikan pertama secepat mungkin. Dungun merekodkan angka paling ramai iaitu 37,843 orang. Orang ramai dilihat semakin ramai mengunjungi pusat membeli belah selepas kelonggaran itu diberikan sejak lebih 2 minggu lepas kepada mereka yang telah lengkap divaksin. Tinjauan wartawan Juliana Syarin siang tadi mendapati keadaan terkawal dengan pematuhan SOP yang ketat dari pengusaha premis dan pengunjung. Tinjauan dilakukan di sebuah pusat membeli belah terkemuka di Petaling Jaya, Selangor. Di pintu-pintu masuk utama, pengawal melakukan pemeriksaan profil MySejahtera, meminta mengimbas kod QR dan memeriksa suhu sebelum membenarkan pengunjung masuk ke dalam premis. Pemeriksaan sama ada pelanggan telah lengkap divaksin atau tidak hanya dilakukan di kedai-kedai di dalam pusat membeli belah. Bagaimanapun tiada halangan buat mereka yang belum lengkap divaksin jika masuk ke kedai yang menjual barang atau perkhidmatan keperluan asas. Lihat gelagat pasangan ini apabila salah seorang sahaja daripada mereka yang dibenarkan masuk ke dalam premis. Semua okey, cantik. Bagus. So, pun rasa selamat lah. Sebab semua orang pun kena ada 2 tos baru boleh masuk. So, sekarang kena check in, check out. Semua safe lah. Selain SOP wajib, ramai juga yang mengambil langkah lebih berhati-hati dengan pemakaian 2 pelitup muka dan pelindung muka. Turut kelihatan ibu bapa yang membawa anak bersama-sama. Pemerhatian kami, kanak-kanak ini dikawal oleh penjaga dengan baik. Saya just beli barang-barang keperluan macam sayur ke apa, macam makanan untuk baby sebab kat rumah dah habis. So beli kat sini ya, senang sikit. Okey, kenapa abang bawa sekali baby?
sebab kat rumah tak ada orang jaga, so saya bawa sekali anak saya dengan isteri saya, so senanglah. Lagipun kita orang dah complete 2 dos. Kerana terlalu asyik membeli belah, ada segelintir pengunjung yang terleka hingga tidak menjaga penjarakan fizikal. Untuk itu, pihak pengurusan dilihat menggunakan pembesar suara dan papan iklan untuk memberi peringatan kepada semua agar mematuhi SOP setiap masa. I think orang ramai. Kalau tengok kapak full kan, memang ramai. Tapi saya rasa kalau social distancing tak adalah sangat. Sebab macam tadi beli barang semua kan memang rapat. Tapi masa nak bayar baru jarak sikit. Tapi masa beli barang dalam tu, ambil barang, pilih barang semua tu memang dekatlah. Mereka yang telah lengkap vaksin tidak melepaskan peluang untuk menikmati juadah kegemaran mereka di dalam premis. Biarpun begitu, masih ada segelintir pengguna yang terus mengamalkan konsep beli dan bawa pulang susulan bilangan kes yang masih tinggi. Untuk pengetahuan semua, aplikasi MySejahtera telah dikemas kini dengan penambahan kemudahan status, vaksin dan juga risiko. Paparan baru ini akan memperlihatkan sama ada anda telah divaksin sepenuhnya atau tidak setiap kali anda mendaftar masuk. Dan ada butang mendaftar keluar bagi membolehkan menjejaki kontak rapat dengan lebih baik. Juliana Syarin, TV3. Kes baru COVID-19 kembali mencecah angka lebih 20,000 kes hari ini. Selangor masih merekodkan kes harian tertinggi 3,886 kes, diikuti Sarawak 3,747 kes. 336 kes kematian direkodkan, menjadikan jumlah maut 18,219 orang. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah dalam kenyataannya berkata, daripada 20,396 kes baru yang dilapor hari ini, 66.3% terdiri daripada mereka yang tiada sejarah vaksinasi atau tidak lengkap vaksinasi atau telah menerima 2 dos vaksin tetapi tidak melebihi 14 hari dari tarikh dos kedua. Manakala 6,877 kes atau 33.7% lengkap vaksinasi. Sejumlah 322 kes dikesan berada dalam kategori 3 hingga 5 dengan 74.5% tiada sejarah vaksinasi atau tidak lengkap vaksinasi. 82 kes atau 25.5% berada dalam kategori 3 hingga 5 pula lengkap vaksinasi. 37 kluster baru dikenal pasti membabitkan 21 kluster kerja, 12 kluster komuniti, 3 kluster kumpulan berisiko tinggi dan 1 kluster pusat tahanan. 20,573 kes sembuh dilapor hari ini, menjadikan lebih 1.57 juta orang telah pulih. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Selamat Hari Malaysia. Selamat Hari Malaysia. Selamat Hari Malaysia. Berani tewaskan Kelemomo dan kekurangan.
bertemu kembali. Penetapan harga siling bagi kit ujian Kediri COVID-19 tidak dilakukan secara tergesa-gesa tanpa mengira impak kepada golongan peniaga dan pengguna. Sebaliknya, penetapan harga siling itu dilaksanakan selepas menilai banyak faktor termasuk kos import kit ujian berkenaan. Kita libatkan semua dan kita gumpul juga maklumat daripada pihak custom. Mengapa custom? Sebab yang mengimport mereka tentulah memberi maklumat yang tepat. Oleh kerana itu kita tahu berapa harga import dia. Sebab itu tak boleh orang nak mengatakan kita meletakkan harga 19.90 sen ini terlalu rendah. Sebab kita dah tahu. Kita ada maklumat harga import dia murah. Penjualan kit ujian Kediri itu juga akan diperluaskan kepada semua sektor peruncitan dan tidak hanya di farmasi saja. Setakat ini, 16 jenama kit ujian Kediri COVID-19 telah diluluskan Lembaga Peranti Perubatan MDA. Sementara itu, KPDN HEP mengesahkan menerima aduan berhubung penjualan alat pengukur kadar oksigen atau oximeter palsu di pasaran. Timbalan Menterinya, Datuk Rosul Wahid berkata, aduan itu diterima melalui aplikasi WhatsApp. Kita ada dapat aduan secara personal kepada WhatsApp saya mengatakan bahawa ada didapati mereka terbeli barang oximeter tiruan. Jadi kalau pengguna-pengguna mengesyaki sesuatu yang tidak betul, maka boleh lapor kepada kita untuk kita siasat. Untuk siasat sama ada betul atau tidak barang tersebut barang tiruan. Jadi kita terbuka, boleh lapor melalui online, boleh lapor melalui WhatsApp dan boleh pergi hadir sendiri secara fizikal ke pejabat-pejabat kita. Katanya, tindakan undang-undang boleh diambil di bawah Akta Perihal Perdagangan dan Pencatutan jika terdapat laporan oximeter yang dibeli adalah palsu atau dijual dengan harga tidak munasabah. Beliau ditemui selepas majlis pengagihan komputer riba kepada 12 pelajar cemerlang STPM daerah Hulu Terengganu. Lebih 98% daripada 900,000 pekerja sektor pembuatan telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin menerusi program imunisasi industri COVID-19 kerjasama awam swasta PIKAS. Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali berkata, jumlah vaksinasi dicatatkan PIKAS yang memfokuskan pekerja kilang adalah memberangsangkan dalam usaha memberi perlindungan kepada pekerja barisan hadapan ekonomi. Ini satu pencapaian yang cukup baik. Walaupun jumlah tenaga kerja di Malaysia lebih kurang 2.2 juta dalam sektor pembuatan, tapi saudara harus ingat sebahagiannya telah pun melalui program PIK dan sebahagiannya telah melalui program yang disebut sebagai walk-in vaccination program. Maka yang berdaftar untuk PIKAS ini kita telah mencatatkan prestasi yang amat baik. Berdasarkan prestasi positif itu, beliau yakin pemberian vaksin COVID-19 PIKAS dapat disempurnakan menjelang akhir bulan ini. Bersama merintis impian demi kesejahteraan Malaysia. Usia bukan penghalang buat seorang wanita warga Mas menabur bakti sebagai sukarelawan menghantar barang keperluan asas kepada penduduk di Teluk Kumbar, Pulau Pinang yang terjejas dengan pandemik COVID-19. Nurbi Ahmad atau lebih dikenali sebagai Nenek Nurbi, 65 tahun juga menarik perhatian kerana sanggup menaiki basikal bagi melaksanakan tugasnya itu. Menurut Nek Nurbi, beliau menyertai pasukan sukarelawan Majlis Pengurusan Komuniti Kampung MPKK Bukit Keburuh sejak awal tahun ini bagi membantu melancarkan urusan khidmat bantuan dan sosial masyarakat setempat. Rutin harian nenek kepada 8 orang cucu itu adalah dengan mengayuh basikal miliknya kira-kira 2 km ke kediaman penduduk yang terputus bekalan keperluan harian. Lokasi penghantaran barang makanan itu melibatkan Kampung Sulup, Kampung Nelayan, Taman Sahabat dan Pekan Lama Teluk Kumbar. Bila kita tengok bantuan yang dari DON, dari apa semua, dia semasa. Dia tak bagi regularly, kan? Jadi kami ni fikir-fikir tubuhkan food bank.
yang boleh bantu orang bila-bila masa. Yang bila-bila masa yang orang perlu. Kadang-kadang tengah malam orang telefon, Kak Nobi, kami tak ada makanan ni, kan? Takkan kita nak pergi kat Adun. Kan? Jadi kita main ambil lah kat food bank kita boleh hantar. Kalau yang dekat-dekat ni semua Kak Nobi hantar dengan menggunakan basikal lah. Tapi kalau yang jauh tu terpaksa panggil kawan-kawan lah, kita pack barang, kita naik motor lah, kita pergi hantar. Ujarnya, beliau tidak sesekali merasakan dirinya terbeban apabila diminta membantu membawa 15 kg beras bersama barangan keperluan makanan lain ke rumah penduduk yang terkesan, termasuk warga emas Uzur dan orang kelainan upaya, walaupun pernah hampir terbabas di tepi jalan ketika berselisih dengan kenderaan berat. Okey, juga seronok lah. Juga baik betul, juga baik. Ada yang tak kira bangsa apa semua ikut lah. Boleh bukti orang satu Malaysia ni. Terima kasihlah bagi bantuan kat Kak Tun. Sebab Kak Tun seorang-seorang kan. Dulu ni tak ada orang bagi pun. Sekarang ni dapatlah sejak MPKK ni bagi. Barulah Hak Surau ni bagi. Kata Nenek Nurbi, beliau akan berkhidmat selagi mampu mengayuh basikal dan hanya akan berhenti jika kecergasan fizikalnya tidak mengizinkan kelak. 4 adik-beradik menumpang kasih daripada datuk mereka yang sudah uzur selepas menjadi yatim piatu apabila ibu dan bapa mereka meninggal dunia akibat jangkitan COVID-19 bulan lalu. Lebih menyedihkan, datuk mereka yang mengidap masalah jantung juga sedang berduka akibat kehilangan isteri dan anak perempuannya akibat wabak itu. Muhammad Faiz Yusni, 16 tahun, Nur Sofia Yusni, 14, Nur Syazwani Yusni, 10 dan Muhammad Fadil Yusni, 9 tahun, kehilangan ibu mereka Salawati Mursal pada 12 Ogos lalu. Seminggu kemudian, nenek mereka pula, Rasmi Sun, meninggal dunia, disusuli bapa Yusni Ibrahim pada 30 Ogos. Pesara Mursal Khatib 70 mengakui tidak berdaya untuk menjaga 4 cucunya bersendirian kerana sudah uzur, namun tetap mengambil tanggungjawab itu atas dasar kasih sayang. Rasa kali itu kami memang tak terlarat pakcik, tapi apakan daya, Tuhan lebih sayang dia. Pakcik reda je lah. Pakcik yang tak tahan tu pasal ni lah anak dia 4 orang. Dalam rumah pakcik pula tak ada. Kan? Tu. Siapa lagi nak diharap? Tak ada siapa nak diharap. Terpaksa pakcik kayuh panggil anak-anak. Minta tolonglah. Itu je lah, makan minum. Pakcik dah tak terharap lagi dah. Nak sediakan makan untuk budak-budak ni memang pakcik tak terharap lagi dah. Ditanya mengenai keadaan 4 beradik itu, jelasnya mereka tidak banyak bercakap dan hanya meluahkan perasaan apabila ditanya. Prihatin terhadap situasi berkenaan, Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali yang juga Ahli Parlimen Gombak, meluangkan masa sekitar 30 minit lawat keluarga berkenaan di kediaman mereka di Kampung Melayu Seri Gombak siang tadi. Dalam lawatan itu, beliau mengambil kesempatan untuk menghulurkan sumbangan selain memberi kata-kata semangat. Kehabisan idea apa yang anda buat di rumah ketika PKP? Apa kata anda susun atur ruang di dalam peti sejuk? Mengatur ruang di dalam peti sejuk boleh membantu menenangkan fikiran. Buang makanan yang rosak, kategorikan makanan ikut kumpulan dan sebagainya. Apabila peti sejuk teratur, barulah udara dapat mengalir lebih baik. Ini sekaligus membuatkan peti sejuk anda lebih efisien dan jimat tenaga. Hidup bijak, kuasa di tangan anda. Pesanan ini dibawakan oleh Tenaga Nasional.
Mujidin mengadakan sesi libat urus dengan Wakil Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG di bawah Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Labuan hari ini. Perbincangan secara tertutup itu dibahagikan kepada 2 sesi iaitu pagi dan petang membabitkan 50 wakil dari 17 sekolah menengah dan 10 sekolah rendah. Pada sesi ini, Datuk Dr. Razi menerangkan cadangan-cadangan Kementerian Pendidikan KPM berhubung pembukaan sekolah secara berperingkat bermula bulan depan. Beliau juga mendengar cadangan, pandangan serta menjawab soalan dari wakil-wakil PIBG, guru besar dan pengetua mengenai sistem yang sesuai bagi pembukaan semula sesi persekolahan dan prosedur operasi standard SOP. Turut hadir Ketua Setiausaha KPM Datuk Yusran Shah Muhammad Yusof dan Ketua Pengarah Pendidikan Datin Seri Nur Zamani Abdul Hamid. Perbincangan akan diadakan bersama beberapa kementerian sebelum mengumumkan keputusan mengenai perkhidmatan bas ekspres dan pengoperasian semula Institut Memandu. Menerusi hantaran di Facebook, Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong berkata, beliau mendengar beberapa isu berbangkit serta menerima pelbagai cadangan daripada pemain industri terbabit menerusi sesi dialog yang diadakan secara maya hari ini. Katanya kesemua cadangan akan dibincangkan bersama Kementerian Kesihatan, Kementerian Kewangan dan Majlis Keselamatan Negara bagi mencari penyelesaian terhadap isu yang melanda industri berkenaan akibat pandemik COVID-19. Antara pemain industri yang menyertai sesi dialog berkenaan, Pertubuhan Pengusaha Bas Ekspres Malaysia, Persatuan Pengusaha Bas Ekspres Melayu Semenanjung Malaysia dan Persatuan Pengusaha Pusat Latihan Memandu Malaysia. Pencarian Friso Gold Mambassador 2021 yang berakhir baru-baru ini menyaksikan 43 penyertaan terbaik dipilih sebagai pemenang. Kempen yang bermula 8 Jun sehingga 18 Julai lalu antara inisiatif dilakukan Friso Gold untuk menyediakan satu platform buat para ibu agar dapat berhubung dengan ibu-ibu lain bagi berkongsi pengalaman serta momen ikatan keluarga. Salah seorang pemenang Friso Gold Mambassador 2021, Nur Shafira Muhammad Dahlan berkata, matlamat beliau dan anaknya menyertai kempen ini adalah untuk berkongsi pengalaman bersama Friso Gold dengan ibu bapa lain. Katanya menerusi kaedah itu, beliau dapat berkongsi pengalaman selain membantu ibu bapa membuat pilihan tepat untuk anak-anak mereka, terutama dalam pemilihan susu. Fira menitik beratkan tentang khasiat dan kebaikan yang ada dalam Friso Gold ni. Selain daripada memudahkan pencernaan anak Fira iaitu UFA, ia juga mengandungi khasiat seperti vitamin D, B6, zinc dan juga DHA yang UFA perlukan. Jadi Friso Gold memang akan sentiasa menjadi pilihan yang tepat untuk Fira. Jelas beliau lagi, jenama susu terkemuka Friso Gold menjadi pilihannya kerana ia adalah warisan tenusu Belanda sejak 150 tahun. Selain penghasilan produk yang menggunakan sumber semula jadi terbaik. Yang bestnya sekarang ni Friso Gold nak bagi penjimatan segera melalui Touch and Go e-wallet dan hadiah yang menarik. Ibu bapa di luar sana berpeluang memenangi hadiah utama seperti Thermomix selama 10 minggu. Tahun ini sempena sambutan 150 tahun Dutch Dairy Heritage, Friso Gold turut melancarkan peraduan Friso Gold beli dan menang yang menawarkan hadiah menarik. Ia akan berlangsung dari 30 Ogos sehingga 7 November 2021. Orang ramai yang berminat menyertai peraduan ini boleh melayari laman sesawang tertera.
menimbulkan kebimbangan berhubung tahap keselamatan data perubatan peribadi selepas sijil vaksin COVID-19 Presiden Joko Widodo atau Jokowi bocor. Menurut kerajaan, sijil vaksinasi Jokowi yang dibocorkan dalam talian menunjukkan nombor pengenalan dan tarikh vaksinasi. Data itu ditemui pengguna di aplikasi pemantauan vaksin rasmi Peduli Lindungi dan sudah diakses beberapa pengguna. Menteri Kesihatan Budi Gunadi Sadikin berkata, pihak berkuasa telah menyekat akses ke data rasmi awam berikutan pelanggaran itu dan sedang menambah baik data keselamatan pengguna Peduli Lindungi. Kebocoran itu berlaku hanya beberapa hari selepas penyelidik penyedia pengekodan VPN Mentor mendedahkan maklumat 1.3 juta pengguna bocor. Bagaimanapun, pegawai Kementerian Komunikasi dan Penerangan menafikan perkara itu, sebaliknya mengatakan data Jokowi diakses melalui laman web Suruhanjaya Pilihan Raya Umum. Sekurang-kurangnya 13 anggota polis Iraq maut dalam serangan di pusat pemeriksaan di utara negara itu. Menurut pegawai kanan polis Iraq, serangan disyaki dilakukan pengganas Daesh lewat tengah malam tadi di wilayah Al-Arshad, iaitu kira-kira 65 km di selatan bandar Kirkuk. Ahli pertubuhan Daesh menyasarkan pusat pemeriksaan polis persekutuan dan 3 lagi cedera dalam kalangan pihak berkuasa keselamatan. Sumber perubatan di Kirkuk mengesahkan jumlah kematian itu dan sehingga kini tiada pihak tampil bertanggungjawab terhadap serangan itu. Daesh kerap menyasarkan tentera Iraq dan polis di utara Iraq, namun serangan kali ini disifatkan paling ganas tahun ini. Menurut statistik terkini, lebih 4.57 juta orang maut akibat COVID-19 di seluruh dunia sejak wabak itu bermula di China pada Disember 2019. Sementara itu, jumlah jangkitan global kini melebihi 221 juta kes, manakala lebih 197 juta pesakit dilaporkan sembuh. Sepadan Afghanistan, Pakistan dicemari dengan serangan bom sehingga mengorbankan 4 anggota pengawal keselamatan Pakistan dan 19 lagi cedera. Kejadian berlaku di pos kawalan Sohanahan FC. Pihak Tehrik-i Taliban Pakistan mengaku bertanggungjawab atas serangan itu. Seorang lelaki maut selepas diserang seekor jerung di utara pantai Shelley, Australia. Insiden berkenaan amat menyentuh hati orang ramai di lokasi kejadian kerana ia berlaku sempena Hari Bapa. Tiga emas, 2 perak pencapaian terbaik kontijen Paralimpik negara. Juga Charlie Howe bangga dipilih pembawa jalur gemilang pada upacara penutupan Paralimpik Tokyo 2020. Jangan ke mana-mana, saya masukkan seketika nanti.
perak menjadi rekod pingat terbaik pernah dilakar kontijen negara dalam 10 penampilan sejak edisi pertama pada 1972 di Jerman Barat. Malah ia turut memperbaiki rekod pencapaian pingat pada Tamasya Rio 2016 dengan 3 emas, 1 gangsa. Daripada 3 pingat emas yang diraih, hanya atlet lompat jauh Abdul Latif Romli berjaya mempertahankan pingat emas untuk 2 edisi berturut-turut. 2 lagi emas yang dibangi jago powerlifting Boni Bunia Agustin dan Charlie Howe dari sukan badminton mencipta momen tersendiri apabila merangkul pingat pertama penduduki disiplin sukan masing-masing. Lebih manis, ia merupakan penampilan sulung mereka di Tamasya Paralimpik. Bagi Ketua Kontijen Negara Datuk Seri Megadi Syahriman Zaharuddin, secara keseluruhannya, selain tumpuan terarah kepada 3 pingat emas, 2 pingat perak wajar diberi perhatian. Lebih-lebih lagi menerusi kejayaan Chiu Wei Lun dari sukan boccia yang dilabel sebagai kejutan terbesar pada edisi kali ini. Ya, dia mengejutkan, especially Wei Lun lah, di mana beliau sangat tenang dan dia capai dapat pingat. And I think daripada mula when we were observing dia, kita tengok dia ada potential dan dia very focus. So saya rasa itulah hadiah tambahan sebenarnya untuk Jong Yiki itu. Kita memang dah jangkakan mungkin silver sebab dia punya kompetitor daripada Mongolia tu dia kuatlah I think. Dalam pada itu, Datuk Seri Megat turut memaklumkan pencapaian sukan renang dan tenis berkerusi roda turut diberi markah lulus. Renang memperbaiki rekod di Rio 2016 apabila Nur Syaiful Zulkafli layak ke peringkat akhir 50 meter gaya bebas S5. Manakala Abu Salman Borhan melepasi sasaran peribadi dalam acara tenis kerusi roda selepas mara ke pusingan kedua. Untuk rekod pada 10 penampilan Malaysia di Tamasya Paralimpik sejak 1972, Tokyo 2020 adalah pencapaian terbaik pernah dilakar kontijen Paralimpik negara. Pada sesi sidang media secara atas talian petang tadi juga, Datuk Seri Megat berkongsi perkembangan berhubung kontroversi penarikan pingat emas jakulota peluru negara Muhammad Ziyad Zulkifli. Pihaknya tetap meneruskan rayuan kepada olahraga para dunia dan jawatankuasa Paralimpik antarabangsa sekembalinya mereka ke tanah air esok. Of course, we are still going to follow up. It's a procedure actually. Basically, we have started. We have put in our request. We have put in our intention, and we will do it based on whatever regulation that's needed, the procedure that is needed. So I think we will still proceed. So inshallah, I think we would see result coming in. I mean, we don't mind. We have to do it proper. So at least World Para Body and also IPC knows that there are inquiries, there are protests, there are also appeals. So it's all right. It's normal. It's a normal procedure. So we are still going to pursue for it. Pada perkembangan lain, Datuk Seri Megat turut memaklumkan 2 jenis sukan tidak melepasi sasaran seperti yang ditetapkan sebelum ini. Paling ketara ialah S. Suresh yang diletakkan sebagai sandaran negara tidak berjaya menghadiahkan sebarang pingat dari sukan memanah. Manakala acara berbasikal yang menghantar kontijen paling ramai menerusi 5 atlet dilabel masih belum mampu menandingi kontijen-kontijen dari Eropah. Hari ini 5 September menandakan berakhir sudah cabaran buat 162 kontijen di Tamasya Paralimpik Tokyo yang menawarkan 539 pingat emas daripada 22 jenis sukan. Ia menyaksikan kontijen China meneruskan penguasaan selaku jagoh Paralimpik dengan rekod 5 kali juara keseluruhan berturut-turut sejak edisi 2004 di Athens, Greece. Walaupun mencatat penurunan 107 pingat emas di Rio 2016, catatan 96 emas pada edisi ini nyata sukar ditandingi kontijen Great Britain di tangga kedua. Malah rekod 60 pingat perak dan 51 gangsa diraih kontijen China juga tidak terlawan mana-mana negara. Dalam pada itu, kontijen dari negara Eropah kekal mendominasi kedudukan pingat keseluruhan dalam kelompok 10 terbaik. Namun Ukraine mencipta kemerosotan paling ketara apabila sekadar meraih 24 pingat emas di Tokyo berbanding 41 emas di Rio 2016. Dalam kalangan negara di Asia Tenggara, Thailand mengekalkan penguasaan selaku kontijen terbaik di tangga ke-24 dengan 5 pingat emas, 5 perak dan 8 gangsa. Malaysia kekal di belakang Thailand untuk 2 edisi berturut-turut, sementara Indonesia mencatat peningkatan besar edisi ini dengan 2 emas, 3 perak dan 4 gangsa.
Ketika ini sedang berlangsungnya majlis penutupan Tamasya Paralimpik Tokyo 2020. Sudah pasti Tamasya kali ini memahat sejarah penganjuran di sebalik penularan wabak COVID-19 di samping cerita suka dan duka atlet para dunia yang bertanding. Dan bagi atlet badminton para negara Chia Lik Hau, kejayaan meraih emas serta diberi penghormatan sebagai pembawa jalur gemilang kontijen para negara sebentar nanti cukup membanggakan buat dirinya. Di Tamasya Asia Paralimpik ke ASEAN Paralimpik saya tidak pernah lagi. Ini memang rasa sangat istimewa lah, sangat bagus lah untuk saya. Saya pun rasa sangat bangga kerana saya dapat membawa jalur gemilang di penutupan di Tamasya Tokyo sini. Memang saya rasa saya sangat bangga lah. Semalam Lik Hau yang dibimbing legenda badminton negara Datuk Rashid Siddiq mencipta sejarah menjadi pemain pertama memenangi pingat emas acara badminton di Sukan Paralimpik Tokyo 2020 juga pingat kedua buat Malaysia. Lik Hau yang berhasil bagi kategori SU5 cemerlang menewaskan pemain nombor 1 dunia yang juga musuh tradisinya dari Indonesia, Deva Andri Musti 21-17, 21-15 dalam aksi final yang berlangsung di Stadium Kebangsaan Yoyogi. Kejayaan Abdul Latif Romli memenangi pingat emas kedua berturut-turut di Tamasya Paralimpik kini mengangkat nama atlet lompat jauh para kebangsaan itu sebagai atlet paling cemerlang dalam sejarah penyertaan Malaysia di Tamasya berprestij itu. Manakala tidak, Latif kini muncul satu-satunya atlet negara yang berjaya mempertahankan pingat emas yang dimenanginya di Rio sekaligus membuktikan kejayaannya selama ini bukanlah semata-mata nasib. Menurut Latif, pengorbanan selama 8 bulan berlatih di Majlis Sukan Negara MSN-nya tercukup berbalut selepas dia berjaya mempertahankan pingat emas yang dimenangi di Paralimpik Rio 5 tahun lalu. Sekalipun tidak dapat memecahkan rekod dunia miliknya sendiri iaitu 7.64 meter. Latif sekurang-kurangnya bangga kerana berjaya membuktikan 2 emas yang diraih di Tokyo dan Rio bukanlah nasib. Saya bersyukur Alhamdulillah dapat mempertahankan sebenarnya gold medal yang 5 tahun lepas punya yang dekat Rio tu, dan saya buktikan lah yang first saya menang Paralimpik kat Rio tu bukannya nasib lah, dan saya buktikan kali kedua ni saya berusaha saya dapat mempertahankan sebenarnya gold medal lah. Untuk rekod, Latif sudah memenangi 8 tingkat emas di pentas antarabangsa dan sebagai pemekar rekod dunia, Latif mempunyai potensi untuk mewakili negara bersama atlet nombor. Latif semalam menyasarkan lompatan sejauh 8 meter di Sukan Paralimpik Tokyo. Namun kecederaan otot pangkal peha yang menimpanya menghalang hasrat itu. Dia memang dia start daripada parah, tapi ever sebelum ni pun dia main dia bertanding pun untuk tim ever semua SEA Games semua. Dia boleh dua-dua dia boleh bertanding. Kalau dia qualified untuk SEA Games, kita sokong lah. Tu kemahuan dia. Kita tak boleh nak menghalang sebab dia layak untuk dia pergi SEA Games ever. Kita tak menghalang. Maksudnya sebagai jurulatih ni kita menyokong yang terbaik untuk dia. Sementara itu, di Padang Besar Perlis, doa dan tangisan syukur mengiringi kejayaan Latif. Perasaan bangga jelas terpancar di raut wajah ibu dan bapanya yang sudah lama menantikan kepulangan anak bongsu dari 7 beradik ini. Menghargai, dia mengharungi emas untuk Malaysia. Tapi saya berasa sedih kejayaan anak. Bila dah dia ni masalah diri saya, kita berbanggalah dia menghargai emas untuk Malaysia. Ada nak cukup bela malamnya. Saya ada cukup bela dulu cukup sekali. Nazar lah, tapi tu tak apa, kecil je. Ketika menyaksikan acara final lompat jauh T20 semalam, kedua mereka yang ditemani anak kelima dan 3 orang menantunya tidak melepaskan gegaman dari memegang jalur gemilang. Dalam hari itu yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Pemaisuri Agong Tunku Aziza Aminah Maimunah Iskandariah menzahirkan ucapan tahniah kepada Chia Lik Hau serta Abdul Latif Romli yang memenangi pingat emas di Sukan Paralimpik Tokyo 2020 semalam. Menerusi kenyataan dikeluarkan di laman rasmi Facebook Istana Negara, Seri Paduka Baginda berdua menyifatkan pencapaian mereka membuktikan Malaysia mampu melahirkan atlet dan individu yang berkualiti, berkaliber dan bertaraf antarabangsa.
Sukan Paralimpik Tokyo 2020 akan melabuhkan tirainya malam ini. Jadi apa kata kita lihat semula wajah-wajah atlet para negara yang telah menghadiahkan pingat buat kontingen Malaysia. Dan terima kasih juga kepada barisan atlet lain. Teruskan perjuangan anda untuk edisi seterusnya di Paris 2024. Persaingan merebut gelaran naib juara Liga Super musim ini terus rancak ketika 3 perlawanan berlangsung semalam. Kedah Darul Aman FC dan Terengganu FC gagal memperkukuhkan kedudukan selepas kedua-dua pasukan tewas di tangan lawan masing-masing. Manakala UiTM FC tewas tipis kepada PJ City FC sekaligus akur tersingkir ke Liga Perdana musim depan. Kuala Lumpur City FC menangguhkan hajat Kedah Darul Aman FC untuk muncul naib juara Liga Super lebih awal selepas menakar kemenangan 2-1 di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Cheras. Tuan rumah tidak mengambil masa lama untuk di depan hasil sepakan penalti Roman Morales seawal minit ke-6. Penyerang berpengalaman Safi Salim menggantikan jaringan The City Boys apabila menjudahkan hantaran silang J. Partiban pada minit ke-26. KDAFC berjaya mendapatkan kedudukan 8 minit berselang melalui Kipri Cice sekaligus memberi amaran kebangkitan di babak kedua. Namun penyudah tumpul dijemakan KDAFC untuk kedudukan 2-1 memihak Kuala Lumpur City FC kekal sehingga wisa penamat. Peluang Terengganu FC memburu gelaran naib juara pula semakin tergugat selepas tewas 0-1 kepada Johor Darul Takzim JDT. Berlangsung di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin, pelawat lebih banyak mengasak namun gagal menghasilkan gol. Dan menuju tamat akhir babak pertama, Shane Lowry meletakkan pelawat di depan. Kedudukan 1-0 kekal hingga wisa penamat, menyaksikan 3 mata diraih JDT membawa juara 8 kali itu mengumpul 54 mata, manakala skuad penyu kekal dengan 37 mata di tempat ketiga. Laporan tadi mengakhiri sesi sukan malam ini. Saya Hasnidah Hanim Ahmad Kamil teruskan bersama Buletin Utama. Assalamualaikum dan salam hormat. Seorang bekas pejabat awam ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Johor kerana dipercayai memalsukan butiran syarikat miliknya bagi mendapatkan kerja-kerja pembekalan tona melibatkan nilai 1.03 juta ringgit. Lelaki berusia 35 tahun itu ditahan di pejabat SPRM Johor pada pukul 11.30 pagi tadi untuk siasatan. Menurut sumber, hasil siasatan mendapati lelaki berkenaan yang ketika itu merupakan pembantu tadbir grade N19 di Pejabat Kerajaan Negeri telah menyalahguna kuasa dan kedudukannya sebagai urus setia dalam jawatan kuasa sebut harga. Ia adalah untuk mendapatkan kerja-kerja pembekalan toner mesin pencetak dengan memalsukan butiran pembelikan 3 syarikat miliknya dari 2016 sehingga 2019. Kes disiasat mengikut Seksyen 23-1 Akta SPRM 2019
2009. Pengarah SPRM Johor, Dato' Azmi Alias mengesahkan penahanan individu terbabit. Sukan Paralimpik Tokyo 2020 melabuhkan tirainya malam ini. Kami di Buletin Utama ingin mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada semua atlet para negara yang telah berjuang atas nama negara. Andalah wira kami. Teruskan perjuangan untuk edisi seterusnya di Paris 2024. Selamat hormat. Assalamualaikum dan selamat malam.